Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan Cik Yat dan asisten Cik Yat. Cik Bon dalam Malam Chill-Chill. Okay. So, seperti biasa kami masih lagi bersiaran langsung dalam live untuk bersama dengan anda di malam hujung minggu. Selalu macam, kalau macam hari-hari biasa lah kan, macam waktu-waktu biasa, kalau macam hari Jumaat malam ni kita dah macam happy dah ni. Ini sekarang macam sama je, Isnin malam, Selasa malam, Jumaat malam, Sabtu malam. Mood dia sama je. Tapi apa-apa sebelum kita proceed kepada perbincangan kita, isu yang kita nak bangkitkan pada hari ini, seperti biasa, tekankan button like, belanjakan kami banyak-banyak, and jangan lupa sharekan kepada lebih ramai lagi supaya mereka juga akan mendapat manfaat daripada perkongsian kami. Kenapa Cik Bon suka kacau-kacau laptop Cik Yat? Saya nak tengok kalau ada komen. Dia malah nak memegang, jadi dia nak letak dekat depan laptop Cik Yat ni je. Jadi dia mengacau skrin yang berada di hadapan ni. Tapi tak boleh nak marah-marahkan. Nama pun suami, jadi isteri kenalah cakap lembut. Okey, apa-apa pun hari ni satu lagi isu yang kita nak membincangkan berkait dengan bagaimana kita nak menuju kepada rumah impian kita. Biasalah, bila kata kita nak menuju dekat rumah impian ni, ada pelbagai isu yang berbangkit sebenarnya yang terjadi dalam kita nak menuju kepada rumah impian kita. Tapi apa-apa pun anda perlu happy sebab perkongsian pada malam ni dia dah sampai ke hujung dah. Daripada compare dengan sebelum-sebelum ni, kita banyak bercerita pasal progress ni sampai buat rumah ni, dah malam ni dah sampai nak ke hujung dah. So lagipun malam ni pun malam Jumaat, malam last kita di malam chill-chill. Nanti kita cuti dua malam, nanti kita sambung balik. So sebenarnya malam ni kami nak membincangkan satu isu yang berkenaan dengan rumah. Rumah yang kita hampir nak siap ni, memang dah siap ni. And isunya bila mana kita nak menerima kunci. Step terakhir. Step terakhir di mana kita nak menerima kunci, and kita dapati banyak sangat masalah sebelum serahan kunci itu berlaku. Okay. Dan orang kata apa, kalau kata ini adalah standard prosedur di mana sebelum you terima kunci tu apa yang you perlu buat. So kita akan bagi tip-tip malam ni. Perkongsian benda-benda apa yang anda perlu pay attention. Yelah, orang kata bila nak terima kunci tu, bila kita tengok pula dekat sana situ ada masalah, dekat sini ada masalah, bila dekat sinki, bila kita buka paip air tak keluar, macam-macam dia punya masalah, dia akan menyebabkan emosi kita pun agak terganggu sebenarnya, sebab kita dah nak seronok ni, nak masuk rumah baru, and yet kita tengok ada banyak sangat masalah. And bila orang yang nak buat serahan tu, dia macam buat tak tahu je. Dia macam serah kunci, dia macam buat tak tahu je kat kita. Akhirnya nak serah kunci je. And kita pun tak tahu sebenarnya step tu macam mana sebenarnya, cara yang betul sebenarnya untuk serahan kunci tu yang sebenar. Maybe bila kita bagi tahu malam ni, anda tahu hak-hak anda lah untuk apa yang anda perlu buat sebelum terima kunci tu. Tapi apa-apa pun, kita dah bagi tahu dia orang untuk share ke belum? Dah tadi. Tapi sebelum kita proceed lah, orang kata untuk kita proceed kepada langkah bagaimana anda nak buat sebelum terima kunci tu, kami minta sekali lagi untuk anda tekankan button share, and jangan lupa tagkan kepada lebih ramai lagi rakan-rakan kenalan anda supaya semua orang yang berada di keliling anda pun dapat juga mendengar perkongsian daripada kami. Rasanya kebanyakan daripada kita pernah menerima kunci yang pertama. Ada experience. Dari experience menerima kunci yang pertama, dan ada pelbagai ragam dengan berbagai masalah yang berlaku sewaktu kita menerima kunci tersebut. Yelah, kita orang kata apa, kita nak terima kunci rumah sewa pun kita check. Tambah ini kunci rumah sendiri. Okay. So sebenarnya kalau kata ikutkan mukadimah lah mukadimah. Kalau ikutkan prosedur, sebelum proses serahan kunci tu, dia bukan main bagi pas buta macam tu je, tak ada. So apa yang perlu ada sebenarnya, perlu ada checklist
maksudnya ada senarai. Senarai tu perlu disediakan oleh kontraktor lah. Tapi kalau kata macam kita beli rumah taman, pemaju lah akan sediakan senarai tu. Tapi kita di Fahabina ni kita lebih pada cerita berkenaan dengan bina rumah di atas tanah sendiri. Jadi rumah individu ni senarai checklist tu perlu disediakan oleh kontraktor lah. Okey, dekat dalam checklist tu dia perlu in detail lah. Maksudnya kalau kata nak serah kunci, berapa bilangan bilik, dah kena tulis dekat situ dan diberitahu apa jenis bilik. Bilik tidur nombor 1, bilik tidur nombor 2, master bedroom, pintu sliding yang mana, pintu sliding depan ke, pintu sliding tepi ke, lepas tu security door depan belakang ke. Dia kena perlu in detail lah. Dan untuk kunci-kunci tu maksudnya perlu ada label lah. Okay, so itu dari segi orang kata apa, bahagian kontraktor perlu sediakan checklist. So lagi satu, dalam proses kita nak mengecek satu-satu mengecek kan, walk the bus. you know me. Dalam proses kita nak mengecek menyemak semua dalam keadaan rumah kita dengan pelbagai tempat lah kita nak check tu, apa yang perlu kita lakukan adalah bila kita find out ada kerosakan dalam rumah kita tu, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu satu, daripada borang yang dia bagi tu kita dah tulis dah dekat situ, and kedua kita ambil gambar untuk memudahkan sebenarnya selepas ni untuk kita nak check sama ada bahagian yang kerosakan tu dah dibetulkan ke ataupun belum. Dan bila anda ambil gambar, anda boleh pass kepada kontraktor, ataupun kalau anda tak ambil gambar, kontraktor ambil gambar. Dan yang terbaiknya adalah kalau kata kita ada penanda, sebab ruang tu besar. Kalau kan dekat borang tu kita tulis ada masalah sikit dekat kawasan ruang tamu. Ruang tamu tu kan besar. Mana satu kontraktor nak jaga? So nanti anda pergi dekat hardware, minta kat dia, cakap dia, boleh tak saya beli masking tape? Jangan beli yang tape yang macam hitam ke, yang macam berplastik tu ke, jangan yang macam tu, ataupun solo tape yang boleh tiba-tiba tercabut macam tu ke. Better beli yang masking tape sebab kita boleh menulis dekat atas dia. So caranya bagaimana? Bila kita jumpa tempat-tempat ada kerosakan tu, kita potong masking tape tu and kita tampal and kita tulis nombor. So maknanya kalau kerosakan yang pertama yang kita find out, kita tulis kat dalam borang tu nombor 1, and tempat tu kita tampal nombor 1 and kita ambil gambar di situ. So dia lebih lagi memudahkan kita untuk nak check selepas ini sama ada pihak kontraktor dah betul ke belum kerosakan yang kita dah tanda dah dekat dalam kita punya borang kerosakan tersebut. Dan dia lebih membantu sebab kita bila kata kita find out benda kerosakan tu, benda tu apa yang kita perlu intention kita and result adalah benda tu diperbaiki. Jadi kita tak perlu nak orang kata apa, kita boleh cakap baik. Jadi bila kita ambil gambar tu, dengan gambar tu kita boleh pass kepada kontraktor. Nanti senang dia nak buat laporan. Lagi memudahkan pihak kontraktor sebenarnya dia akan keluarkan lagi satu report, maknanya kerja-kerja selepas daripada gambar yang kita ambil. Itu adalah lebih mudah sebenarnya. Dia macam cross check, ni dah buat, dia macam tu. So sebenarnya yang tadi tu kami hanya memberi tips saja bagaimana kita nak menjalankan dalam proses kita nak buat penyemakan kerja sebelum kita menerima kunci. Serahan kunci tu lah. Menerima serahan kunci tu, and sebenarnya malam ni kami nak sharing sebenarnya 7 langkah. Ataupun 7 langkah yang penting yang kita perlu lakukan, yang perlu kita tengok, yang perlu kita ambil perhatian sebelum kita menerima kunci rumah. Betul. So ini benda-benda yang common yang biasa kita akan pay attention dekat benda-benda yang inilah. Okay. So poin yang pertama, seperti biasa
apa benda yang kita perlu check adalah kunci. Kunci yang kita terima tu sebenarnya kita kena test satu-satu ikut ruang-ruang yang ada bilik. Yang ada bilik lah, yang ada pintu. So dan juga kena pastikan bilangan tu, sebab kita tak nak nanti kontraktor pegang lagi kunci kita, takut kita dari segi security lah kan. Betul. Ya, selalunya nanti pihak kontraktor selalunya dia akan menyenaraikan berapa bilangan kunci yang perlu ataupun yang akan diserahkan kepada kita. Kalau dia kata kunci, dia akan serahkan 3, dia akan tulis 3, 4. Kalau kata kunci tu pintu security, dia akan ada agak banyak, dia ada 6 macam tu. So kalau pintu sliding selalunya 2, kalau pintu-pintu biasa ni selalunya dia akan bagi 3 sebenarnya. So daripada situ nanti pihak kontraktor selalunya akan menyenaraikan berapa bilangan kunci. So fungsi kita, apa yang perlu kita lakukan, kita kena ambil kunci yang dibagikan kepada kita, kena test kepada satu-satu bilik yang ada pintu. Maknanya kita tengok okey ke tak kunci tu. Bila kita tutup, kita guna kunci tu masih boleh berguna ataupun tidak. Kadang-kadang dia tertukar. Bila tertukar tu dia agak payah. Yalah, kadang-kadang kontraktor pun dia ada banyak projek. Kadang-kadang dia tercampur dengan rumah orang. Dengan rumah dapat orang. Kunci rumah orang lain. Lepas tu kita pun pulas. Apa hal tak boleh ni? Rupanya kunci rumah orang lain. So better kita check sebenarnya satu-satu kunci tu. Tapi dia yang bagus kalau macam pintu security tu bagus sebab kontraktor pegang yang temporary punya. Nanti the moment bila dia pass dekat owner kunci yang betul, bila owner pakai kunci yang betul, kontraktor tak boleh dah tak boleh pakai kunci yang temporary. So that's why namanya pintu security. Itu adalah keistimewaan lah pintu security tu. Nanti satu hari nanti kita bincangkan lah berkenaan dengan fungsi-fungsi pintu security kan. Boleh. So insyaAllah. So itu adalah poin yang pertama sebenarnya. Poin yang pertama macam Cik Yat cakap tadi, kena ambil kunci tu, test satu-satu lah. Test satu-satu. Betul ke kunci rumah kita, takut kita terpegang kunci rumah orang lain. Okay. Dan kuantitinya cukup. Dan juga bilangan spare key yang kita dapat tu penuh. Kita takut nanti masih berbaki dekat kontraktor, takut ataupun dekat tukang pegang lagi kunci rumah kita. Kita dah nak masuk rumah ni, tiba-tiba ada orang pegang kunci kita lagi. So agak menakutkan lah sebenarnya kalau kunci kita masih lagi dipegang oleh orang lain. Okey, itu adalah poin yang pertama. So kita go kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, apa perkara yang perlu kita lakukan adalah buat pemeriksaan pada permukaan setiap dinding rumah. Biasalah kadang-kadang ada berlaku macam keretakan sikit. Kadang-kadang ada macam dinding tu macam kita nampak macam benda tertampal macam tu, macam orang kata tak rata macam tu. And kadang-kadang kita tengok ada macam berlubang, macam tertinggal lubang tu tak tertampal lah macam tu. So perkara-perkara macam tu lah yang kita kena tandakan. Kita kena ambil masking tape sebab dia selalunya kan dia kecil kawasan tu. Dia kecil and kadang-kadang kalau kita tulis kita pun tak ingat dah dekat mana lepas tu. So untuk yang macam dinding yang agak besar kawasan dia tu, yang tips yang kami bagi pada awal tadi itu adalah sangat membantu sebenarnya kita menggunakan masking tape. So masking tape tu bila kita koyak, kita tandakan numbering nombor 1 and kita tulis dekat dalam borang tu nombor 1 and kita ambil gambar dekat situ. So nanti lepas ni kita akan check balik. Kita akan tengok dekat dinding tu, dinding nombor 1 ada settle belum, 2 belum, 3 dah ke, 4 belum, 5 ke belum, macam tu. Kita akan cross check melalui numbering yang kita buat. Numbering kita gambar yang kita ambil itu kita pass pada kontraktor, kita cakap dia okey ni sekian-sekian untuk abang perbetulkan, nanti bila dah siap boleh ambil gambar balik lepas tu bagi report je lah kat kita. Senang macam tu. So itu adalah poin yang nombor 2. So kita go kepada tapi kalau kata orang kata nak check dinding tu, dia kena check dulu, tapi kita dah sampai stage dah nak terima kunci dah, okey dah beyond tu dah kita tapi kan kadang-kadang kan dalam keadaan dinding tu sometimes kan kalau macam cat kan dia especially cat yang macam
macam cat yang terang, macam cat warna putih, cat warna krim. Kadang-kadang bila tukang cat tu sapu, kadang-kadang dia tak perasan tu ada berbalak. Kita ni jenis orang yang sangat particular, sangat nampak, suka tengok benda-benda yang detail, and tiba-tiba kita nampak macam cat tu tak even. So itu pun sebenarnya kita boleh tuliskan dalam borang kecatatan tersebut. Mungkin tukang cat dia tak perasan ada satu kawasan dia top coat dia satu layer saja, ada kawasan yang 2 layer, jadi of course akan ada beza lah. So itu tempat-tempat yang kita perlu check lah sebenarnya, dia punya cat dia punya orang kata dindingnya, lepas tu kita tengok ada retak ke tak, ada berlubang lagi ke tak, lepas tu ada mungkin dia punya bucu-bucu dia ada terpecah ke, contohnya sebab masa awal buat dulu memang dah okey, tiba-tiba ada mungkin dalam within bekerja dekat dalam tu ada handling terlanggar ke, menyebabkan pecah ke, and sepatutnya pihak kontraktor perlu membetulkan terlebih dahulu macam tu. Ataupun ada kontraktor elektrik bawa staging ke, bawa tangga ke, dia selalunya macam tu lah keadaan tu berlaku bila mana kerja-kerja orang kata yang akhir ni, geng-geng yang akhir ni bila dia handle untuk nak bawa staging ke apa, dia terlanggar bucu-bucu tersebut yang menyebabkan dia pecah. Ataupun tangan dia kotor ke, dia pergi pegang plaster ceiling. So kita as a owner, kita pun kena memainkan peranan kita sebab ini rumah yang kita nak duduk lebih lama. Kita nak duduk lama dekat rumah ni. Waalaikumsalam Puan Hamidah. Terima kasih kerana menonton live bersama dengan kami pada malam ini. So kita baru membincangkan kepada poin yang nombor 2, iaitu kita kena periksa permukaan dinding setiap rumah kita. So itu adalah poin yang nombor 2. Okay. So kita nak go pada poin seterusnya. Tadi kunci dah check, dinding dah check. Lepas tu poin nombor 3 nak check apa lagi? Check tingkap lah pula. Check tingkap biasa orang kata apa, tengok dia punya hinge dia tu. Try buka. Jangan buka habis. Kadang-kadang tersangkut. Dalam kita buka-buka tu, apa hal tersangkut ni? So kat situ pun kita boleh tulislah dalam borang tu, dia tersangkut. Lepas tu kita tandakan nombor berapa, dah ke berapa dah kecatatan dia tu, and kita ambil gambar dekat situ. Dia tersangkut. Itu benda-benda yang biasa berlaku. Kita takut dia tersangkut tu dia bukan daripada tukang cermin, sebab cermin tu elok tapi dia tersangkut sebab maybe coping luar tu tinggi. Dia buka tersangkut. Mungkin disebabkan yang tu. So kita boleh ambil gambar yang kita tulis dekat dalam borang kecatatan tu. Kita minta pihak kontraktor untuk betulkan bila cermin kita tak boleh buka. And kadang-kadang perkara yang selalu berlaku pada cermin ni adalah dia punya skru dia tu tak ada. Skru dekat hinge tu. Itu pun kadang benda-benda detail macam tu pun akan ada juga yang berlaku. Dalam pembuatan kerja tu. Skru dia pendek untuk pendek je skru dia. Skru dia pendek. Mungkin dia tertinggal, mungkin dia tercabut. Kalau dia buka kuat sangat ke benda tu tercabut, nanti dia dah tak align tingkap tu dia dah tak, dia macam menyengit sikit, menyebabkan kita, itu yang tiba-tiba kita tarik, kenapa tersangkut. Itu pun disebabkan juga salah satu sebab lah kenapa tingkap kita tu tak boleh buka. Dan lagi satu tempat pemutar tu lah, dia punya kunci tu. Yang tu kadang-kadang dia longgar. Betul. Kita buka-buka, kenapa dia menyengit macam tu, dia tak boleh masuk. Kenapa tak boleh masuk? Kadang-kadang dia longgar. So perkara-perkara macam tu yang kita kena tengok lah, kita kena ambil perhatian sebenarnya. And lagi satu, selalunya orang akan tengok daripada segi macam bingkai dia tu. Kalau kata macam, orang kata macam lah, keadaan tingkap tu macam teruk lah keadaan dia tu. Macam kita tengok, besar teruk sangat dia punya tingkap dia ni, macam sengit, teruk macam ni. Nak buka pun dah tak boleh ni. Ataupun dari segi potongan aluminium tu, sambungan tu, kalau biasa kalau dia potong pakai gunting memang tak cantik. So dia punya penyambungan dia tu, kadang-kadang dia punya penyambungan dia tu kita nampak bergerigi, teruk gila. Lepas tu disambung tu tak orang kata tak betul-betul sambung tu. Itu pun sebenarnya dia apa orang kata
anda boleh sebenarnya reportkan kepada pihak kontraktor untuk betulkan sebenarnya. Jangan risau sebab kerja-kerja macam tu biasa kerja-kerja specialist. Kontraktor buat rumah dia tak ada bengkel untuk buat aluminium biasa macam tu. Jadi dia ada specialist, jadi bila report pada kontraktor just inform specialist je lah. So benda tu macam simple. Okey. So perkara-perkara macam tu boleh dibetulkan sebenarnya. Okey. Itu adalah poin yang nombor 3. So sekarang kita go kepada poin yang nombor 4. Okay. Poin nombor 4 adalah berkaitan dengan elektrik dan juga pipe. So tapi elektrik ni kita hanya boleh check bila mana kita dah start pasang lampu ke kipas ke dan baru kita tahu sama ada dia punya wire dia tu ada problem ke ataupun tak ada problem. Ataupun yang kita takut sebenarnya fitting yang kita beli tu tak okey. Kita beli, maybe kita tengok murah kan, kita beli lampu LED murah, lepas tu kita pasang, lepas tu kejap dia klik. Kita kata ini wiring tak betul ni. Dia macam dua perkara yang perlu dicek lah sebenarnya. Mungkin disebabkan oleh lampu yang kita beli tu terlalu murah, mungkin harganya terlalu murah, kita tengok ada penjimatan kat sini, jadi aku bolehlah buat pengurangan. So bila mana kita minta orang elektrik untuk pasang kita punya lampu tu, tiba-tiba orang elektrik tu kata ni lampu ni dia tak boleh lah, lampu ni dia macam kelip-kelip lah, dia macam white, dia macam elektrik tu tak sampai. Elektrik tu dia tak nak datang. Dia macam nak datang, tak nak datang je. So orang elektrik tu dia kata macam tu pula. Tapi sedangkan dia tak check wire tu, sama ada wire tu sebenarnya dia full voltage ataupun tidak. Sebenarnya orang elektrik dia boleh check sebenarnya sama ada wire tu dia full voltage ataupun tidak. So kalau dia betul-betul orang elektrik, dia akan maklumkan kepada kita, dia kata okey, yang ini sebenarnya wire ni okey. Kalau ikutkan dia punya voltage dia ni okey, tak ada masalah. Mungkin disebabkan lampu, sebab kalau lampu downlight ni dia punya problem dia adalah dia punya driver dia tu. Kalau perasan dekat lampu downlight ni dia ada macam kotak. Dia macam ada satu kotak dekat, ada wire menyambung, sambung ke LED punya lampu tu, dia macam ada kotak. Kotak tu kita panggil driver, and driver tu yang selalunya ada problem. Dan dia benda tu kalau macam kita pergi beli kat kedai akan test lampu tu memang menyala. Jadi untuk LED punya downlight, kita kena test pada tempoh yang lama. Kita tak boleh test kejap. So that's why biasa kalau kedai pun dia kata tak apalah, you simpan receipt, nanti kalau ada apa-apa bawa balik lah kan. So kami punya cadangan adalah untuk berkait dengan lampu ni, better dia punya untuk nak check betul-betul sama ada kita punya wiring tu okey ke tak. Kalau ikutkan sebenarnya dia punya cara nak checknya adalah 3 hari sebenarnya. Kita kena pasang lampu tu 3 hari and barulah kita tahu sama ada wiring tu okey ataupun tidak. Tiba-tiba kalau macam tiba-tiba lampu terpadam, mungkin disebabkan oleh lampu tu yang kita perlu tukar dia punya driver dia. So daripada situ sebenarnya kita boleh tahu sama ada kita punya elektrik tu okey ataupun tidak. And kalau kata tak okey, then kita akan masukkan dekat dalam borang and kita nyatakan dekat sini ada problem. Saya pasang lampu, saya dah cuba dah, lepas tu saya dah check dah. Saya dah minta dah saya punya wireman saya check kan. Lepas tu dia kata voltage dia kurang. So maknanya memang dia punya wiring tu yang ada problem and kontraktor akan datang untuk betulkan semula. Wire dia cedera. Mungkin ada wire dia tercedera menyebabkan voltage tu tak full lah sebenarnya. Juga kena check dekat soket lah, sebab soket ada kebanyakan soket yang dia just looping jadi takut mungkin longgar ke apa, kena check satu-satu soket jugalah. And kadang-kadang perkara ni selalu berlaku sebab bila buat wiring dia akan gunakan satu wire sebenarnya untuk nak tarik wire yang betul tu. Kadang-kadang dia tertinggalkan wire yang dia tarik tu and dia terlupa dia nak tarik wire yang betul tu. Itu kadang-kadang kita pasal kenapa tak boleh ni, rupanya wire tu memang wire tak hidup. So itu pun sebenarnya kita boleh tulis dekat dalam borang tu, kita nyatakan ini wire ni tak hidup ni, ini bukan wire yang sebenar yang ada 3 color tu untuk wiring untuk dalam rumah kita. Itu adalah poin yang nombor 4 sebenarnya. Tapi dalam poin yang nombor 4 kami juga
nak meminta supaya anda ambil tujuh langkah ni. Orang kata salah satunya adalah berkait dengan cek tandas. Okay. Cek tandas, buat flush, tengok kita buat bisnes kat dalam tu dulu. Buat saving. Kita buat saving dulu, kita flush dia, kita tengok sama ada dia go ataupun tak go, ataupun susah nak go. So kalau dia susah nak go, rasanya kita kena panggil kontraktor untuk tengok balik. Sometimes dia ada disebabkan oleh macam bubble kat dalam tu, angin. Dia satu bubble, lagi satu untuk tandas jenis duduk dia masalah dekat offset. Offset tu bahagian belah dalam lah, iaitu lubang untuk discharge dengan tandas yang kita beli tu dia tak sama jarak, jadi dia pakai offset. Offset tu kalau kata tak betul dia sempit, jadi dia susah sikit kapal selam tu nak pergi. Aduh, kelakar betul. And kadang-kadang check juga dekat bawah sinki kita tu, pipe yang discharge air tu kadang-kadang dia menitik. Bila kita buka air, kita tengok dia menitik, air tu keluar daripada tempat pipe yang nak keluarkan air tu, then kita ambil gambar dekat situ and kita buat report. Report dekat situ kita tandalah dekat dalam borang kecatatan tersebut. Dan yang common selalu kan sometimes kalau kata pipe tak keluar air, itu untuk rumah baru tu dia sebab angin lah, itu tak ada apa. Dia air tu tak boleh nak turun sebab ada angin dekat dalam tu. So itu pun kita pun boleh tulis juga report kat situ. Kita kena make sure kontraktor kena buat lah supaya air tu boleh keluar. Dia bukan sebab air tu keluar memang tak menyambung, bukan sebab tu. Dia mungkin disebabkan masa buat testing tu ada bubble dalam pipe air tu yang menyebabkan dia tersangkut air untuk nak keluar. So kontraktor dia akan tahu, dia akan kena buang angin tu dulu, and barulah air tu akan keluar daripada shower kita, daripada pipe kita and sebagainya. Dah berapa dah ni? So ini adalah point yang nombor 4. Okay. So point number 5. So point number 4 tadi kita bercakap berkenaan dengan kena check wiring. So point nombor 5 kita kena check sistem elektrik. Sistem elektrik ada banyak. Nak macam sekarang sistem pakai sistem solar, lepas tu sistem yang wireless punya sistem. Wireless punya sistem sometimes dia berkait dia akan pegang sistem CCTV, dia semua combine. Dia main. Jadi kena check sistem tu lah. So itu adalah yang nombor 5. Okay. So yang nombor 6, nombor 6 perkara yang common yang berlaku memang akan ada berlaku kecacatan adalah bahagian lantai. Ini kita kena check juga. Kadang-kadang tiles tu dia ada retak. Ataupun tile kadang-kadang lama dia masuk angin. Dia punya installation tu kan tak okey, lepas tu dia masuk angin. Kadang-kadang kita dengar bunyi tile meletup. Boom macam tu. So itu pun kita kena check juga. Kita kena make sure tile yang kita terima sama ada tile dinding ke, tile lantai ke, ataupun tile di tabletop kita ke dalam keadaan yang baik. Tak ada yang pecah, tak ada yang retak, tak ada yang orang kata macam dia tak even, tiba tinggi satu rendah macam ni. Dia tak terlalu obvious, tapi kita biasa kalau dalam istilah tile tu dia panggil second grade lah. Dia tak adalah lari macam tu, dia lari sikit-sikit macam tu, tapi benda tu dia kalau kata kita jenis orang yang teliti, kita boleh nampak lah. So kita kena check yang untuk tiles tu lah. Ataupun kalau kata untuk laminated floor, ataupun orang kata kalau kita menggunakan vinyl ke, contohnya, itu pun kita kena check juga sama ada especially macam laminated floor dia akan ada skirting. So kita tengok dia punya skirting dia, kadang-kadang dekat belah atas tu dia akan letak silikon. Kadang-kadang ada yang terlupa untuk nak letak silikon dekat bahagian atas kita punya skirting untuk laminated floor tu. So kita kena maklumkan, kat sini tak adalah nampak berlubang dekat sini. So kita kena ambil gambar and kita kena tuliskan dekat dalam kita punya borang kecatatan tersebut. Dan juga kalau kata tile tu mungkin dari segi kombinasi kita pakai orang kata PVC tu, warna tu kena
kena kita pandai selaraskan dengan tile yang kita guna lah. So lagi satu perkara yang kita kena minta pihak kontraktor untuk lakukan adalah selalunya tiles ni, tiles ni lah biasalah kadang-kadang kan bila kerja cat tu berlaku menyebabkan cat tu menitik dekat atas tiles tu. So kita as a owner kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya apa method yang boleh digunakan untuk membantu untuk menghilangkan cat tu, and kita takut nanti kalau kita tersalah guna menyebabkan color pada tiles tu akan orang kata macam pudar, hilang macam tu. So mungkin kita pada kali pertama kita minta pihak kontraktor untuk bantu kita, and kali kedua mungkin kita akan minta pihak kontraktor untuk bagi dekat kita senarai orang kata apa yang perlu digunakan. Kalau kata saya nak bersihkan lagi, kan ada orang macam dia jenis yang macam saya tak nak lah nampak abuk-abuk sikit pun saya tak suka, macam tu kan. So kita kena tanya dengan pihak kontraktor, boleh tak tolong saya macam mana caranya untuk saya nak bersihkan lagi. So nanti pihak kontraktor akan beritahu bahan apa yang boleh digunakan untuk membersihkan lagi, especially macam simen. Simen dia memang akan melekat dekat kita punya tiles kita tu walaupun kita cuci 10 kali. Walaupun 10 kali kita cuci, simen tu masih melekat. Dia kena gunakan bahan yang khas untuk nak buang simen tersebut. Tapi bila kita bercakap berkenaan dengan tile, berkenaan dengan lantai, benda yang sangat-sangat penting adalah leveling lah. Dia punya drop dia tu. Kita tak nak macam contoh dekat toilet ke apa, air tu dia tak pergi dekat flow trap, dia bertakung tempat lain. Yang tu pun kita kena check juga, macam dekat toilet tu kita kena simbah, kita tengok air tu masuk tak dekat dalam lubang flow trap tu. Kalau air tu kita simbah pergi dekat tempat lain, and kita kena minta pihak kontraktor untuk betulkan. And lagi satu perkara yang berkait dengan toilet ni selalunya berkait dengan waterproofing. So tapi itu adalah perkara yang within the time baru kita akan perasan. So itu pun sebab dalam tempoh kecatatan, contohnya kalau tempoh kecatatannya adalah 6 bulan, so dalam tempoh tu jika berlakunya leaking, and kita kena maklumkan dengan pihak kontraktor untuk dibetulkan. So jangan risau sebab masih ada wang retention anda dekat lawyer lah. Okay. So kita go kepada poin yang nombor 7. Ini poin 7 ni tambahan saja sebab ini melibatkan kerja-kerja aksesori. Okay, kerja-kerja aksesori seperti kita kena check balik lah kemasan, macam kerja-kerja untuk orang kata apa, kitchen cabinet built-in, benda-benda built-in. Lepas tu kalau kata grill ke apa semua macam tu, dia punya termination dia macam mana. Yang tu just QC lah, biar kita chewy sikit pun tak apa lah. Itulah dia kalau kita melibatkan ID lah. Kalau contohnya rumah kita tu, kita kata rumah kita nak masukkan sekali dengan ID. And ID ni dia banyak benda-benda yang detail. Kalau kata dia punya termination dia ada terlari ke, ataupun terkopek ke, ataupun dia tak sama ke, cat dia tak elok ke, perkara-perkara macam tu lah kita kena maklumkan kepada pihak kontraktor untuk dibetulkan. Sebab kita pilih ID sebab kita nak nampak rumah kita lebih cantik. So ID kerjanya adalah dia lebih detail sebenarnya berbanding dengan kerja-kerja pembinaan rumah tu tersebut. Kalau kerja rumah kita biasa kita kata kerja kasar. Kalau ID adalah kerja halus. So kalau kata kita lantik mana-mana kontraktor ID untuk buat kerja-kerja dalam rumah kita, especially kita buat built-in ke, lepas tu mungkin kita nak ada konsep buat English, lepas tu kita pakai wainscoting ke, lepas tu mungkin kita ada buat tambahan ke, kita akan ada pasang detail-detail lain ke, kita ada buat dia punya decorative partition ke, contohnya. So perkara-perkara macam tu kita kena ada ketelitian untuk nak tengok sama ada kerja-kerja tu dia buat kerja tu dengan berkualiti ataupun tidak. Daripada situ kalau kata ada kecacatan, kita kena maklumkan kepada pihak kontraktor untuk betulkan. So seperti biasa yang Cik Yat beritahu tadi, jangan lupa ambil masking tape. Ambil masking tape, caranya adalah ambil masking tape, tulis numbering, ambil gambar dan tulis dalam borang.
Maknanya kalau yang pertama tu kita tanda nombor 1, kita ambil gambar, lepas tu kita tulis 1 dalam borang and kita tulis apa dia kecatatan tersebut and di mana. Kawasan. Kawasannya di mana. Itu adalah tips cara untuk kita nak menulis borang kecatatan sebenarnya. So itu adalah 7 langkah sebenarnya bagaimana anda perlu lakukan sebelum serahan kunci boleh diserahkan kepada anda. Sebelum anda sign borang serahan kunci tu, anda kena check satu-satu seperti yang kami nyatakan tadi. Okay. So kita sebenarnya berada di penghujung live pada malam ini. So seperti biasa, jangan lupa join grup Telegram kami di banner Plan Impian. And lagi satu, kepada those yang dah enroll kepada Plan Impian kita untuk kempen 29 for you, anda sebenarnya entitled untuk diskaun RM200 bagi anda yang nak buat 3D. Step yang kedua iaitu 3D. So kami masih lagi memberi kepada anda untuk dapatkan 3D rumah impian anda dan dapat lagi menuju kepada road to dream home. Okay. Berkenaan dengan orang kata apa, for those yang nak enroll 3D boleh dapatkan di laman web kami www.fahabina.com, cari dekat getting started. So tapi nak dapatkan yang coupon discount tu, anda kena informkan kepada tim kami yang mesejkan kepada anda berkenaan dengan plan impian ni. Anda mesej pada mereka, nyatakan saya nak diskaun. And nanti tim kita akan hantarkan diskaun tersebut untuk anda key in kan dekat dalam website. So itu saja daripada Cik Yat untuk malam ini. Okay, sehingga bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.